membaca ayat-ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 94 sehingga 98 di bawah. Sehingga 98. Bagus kan ini sebab ayat dalam ini kita ikut ada tafsir. Kita sambung dekat situ. Okey. 94 hingga 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Betul. Betul kok sebenarnya apa? Start yang 94. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وهدى وبشرى للمؤمنين. وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kul, katakanlah Muhammad, in jika kanat adalah lakum bagi kamu ad-daru itu negeri al-akhirah, negeri akhirat, yaitu syurga di akhirat esok, indallah di sisi Allah, khalisatan khusus min dunin nas, khusus bagi kaum Yahudi, min dunin nas, selain daripada dunin nas, selain daripada manusia. Fatamannaul mauta, maka berkeinginanlah kamu untuk mati. Maksud memohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk mati sekarang ini juga. In kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang yang benar. Dan
tidak akan sekali-kali yatamannauhu, mereka tu berkeinginan untuk mati abadan sampai bila-bila. Sebab apa? Bima qaddamat aydihim, bima disebabkan apa yang qaddamat, yang telah dilakukan oleh aydihim, tangan-tangan mereka. Maksud telah dilakukan oleh mereka, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Wallahu, dan Allah tu dia alimun, Allah tu maha tahu berzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Dan la tajidannahum, benar-benar tajidannahum, kamu akan dapati mereka tu ahrasan nasi, manusia yang paling tamak, ke atas hayatin, ke atas kehidupan dunia ni. Wa minal ladzina kafaru, wa minal ladzina asyraku, lebih daripada orang-orang musyrik. Maksudnya orang Yahudi ni tamaknya kepada dunia ni lebih daripada orang-orang musyrik. Yawaddu berkeinginan, ada ahaduhum, setiap mereka tu, sekiranya yu'ammaru, dipanjangkan umurnya, alfasanatin, 1000 tahun. Masing-masing nak ke umur tu panjang sampai 1000 tahun. Wama, dan tidaklah huwa, dia tu, bimuzahzihihi, dia dapat menjauhkannya dengan panjangnya umur tadi, minal azab, daripada azab Allah, ayyu ammar, dengan apa, tidaklah dia dapat menjauhkan diri dia daripada azab Allah, minal azab, daripada azab Allah, dengan yu'ammar, dengan panjangnya umur mereka tu. Wallahu, dan Allah tu basirun, Allah tu maha melihat, bima, terhadap apa yang ya'maluna, terhadap apa yang mereka kerjakan. Kul, katakanlah juga Muhammad, sesiapa kana, adalah dia tu aduwan, dia tu musuh, li Jibril, kepada Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya Jibril tu nazzalahu, dia menurunkan Al-Quran, itu adalah Al-Quran, ke atas qalbika, ke atas hati engkau Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan, membenarkan lima, bagi apa yang baina yadayhi, yang berada di tangan mereka, iaitu Taurat dan Injil, wahudan, dan juga sebagai petunjuk, wa busyra, dan juga berita gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang mereka itu beriman. Man kana dan siapa yang adalah dia aduan musuh, lillah, bagi Allah, dan malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, amin, dan rasul-rasulnya, wa Jibril, dan juga Jibril, wa Mikail, dan juga Mikail, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, aduwwul lil kafiri, musuh, lil kafiri, bagi orang-orang yang ingkar. Jadi mengenai firman Allah yang di atas tu, Muhammad bin Isa meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di dalam firman Allah, Qul in kanat lakumud darul akhirah, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Maksudnya firman Allah dalam ayat ini, katakanlah jika kamu menganggap bahawa kampung akhirat itu, iaitu syurga itu, khusus untukmu di sisi Allah, wahai orang Yahudi, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematianmu jika kamu memang orang-orang benar. Jadi maksudnya Allah supaya menyuruh Nabi Muhammad supaya berkata kepada orang Yahudi, mereka ni mendakwa bahawa mereka sajalah yang akan masuk syurga, iaitu mereka orang Yahudi dan juga orang Nasara lah yang akan masuk syurga Allah, bukannya orang lain. Jadi Allah kata, Allah cabar dia, supaya Nabi cabar dia, kalau kamu menganggap bahawa syurga itu milik kamu, maka sekarang ini juga kamu berdoalah kepada Allah supaya kamu mati sekarang ini juga. Sebab kalau mereka berdoa pada masa Nabi kata tu, pasti mereka akan mati jika kamu memang orang-orang benar. Jadi maksudnya berdoalah supaya kamu ditimpa kematian
terhadap salah satu kelompok yang paling berdusta. Namun mereka ini bila Nabi ajak gitu, mereka menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan, dan seterusnya ayat seterusnya, walan yatamannauhu, dan tidak pernah sekali-kali, tak akan pernah sampai bila-bila yatamannauhu, mereka tu inginkan, berkeinginan akan kematian. Merujuk kepada kematian abadan. Abadan ni sampai bila-bila. Bima, disebabkan apa? Qaddamat aydihim, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan oleh tangan-tangan mereka, perbuatan mereka sendiri. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah tu sebenarnya maha mengetahui siapa yang orang-orang yang zalim. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu tentang mereka, bahkan pengingkaran mereka terhadap Allah juga mengetahui keingkaran mereka terhadap ajakan Rasulullah SAW. Sebab seandainya mereka sebenarnya menginginkan kematian itu pada saat Rasulullah SAW mengajaknya, nescaya tidak ada lagi di muka bumi ini orang-orang Yahudi. Seorang pun orang Yahudi, mereka semua itu akan mati, mengikut tafsir Ibnu Katsir. Jadi mengikut Ibnu Abbas, perkataan fatamannauhul mautu maksudnya berarti supaya memohonlah kematian kepada Allah. Mengikut Ibn Abi Hatim, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas juga, dikatakan bahawa seandainya orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian, nescaya mereka akan disambar kematian pada saat itu juga. Ini adalah satu hadis sanad yang sahih disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jadi mengikut Ibnu Katsir, ketika orang-orang Yahudi terlaknat itu mengatakan bahawa mereka itu anak Allah dan kekasihnya, serta mengatakan tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka mereka sebenarnya telah diajak bermuhabalah. Bermuhabalah ni kita akan jumpa perkataan ini dalam surah Al-Imran. Maksud bermuhabalah ni kita sama-sama berdoa kepada Allah. Apabila ada satu kelompok yang dia bersandar, Allah akan menurunkan azab pada mereka. Jadi mereka diajak bermuhabalah dan mendoakan keburukan pada salah satu kelompok yang berdusta. Maksud minta pada Allah, ya Allah, kalau siapa lah yang berdusta, ya Allah, azab dia sekarang ni juga kan. Macam mana Nasara, Nabi ajak bermuhabalah. Sama ada masa bermuhabalah tu minta doa. Kalau lah orang Muslim itu dia sadar, maka timpalah azab pada orang Muslim. Kalau sekiranya Yahudi itu sadar, timpalah azab itu pada orang Yahudi. Tapi mereka tu menolak ajakan Rasulullah. Jadi sebab apa? Sebab mereka, setiap orang itu mengetahui bahawa mereka itu zalim, kerana jika mereka benar-benar teguh dengan pengakuannya, pasti mereka menjadi kelompok yang paling dahulu tampil untuk melakukan muhabalah. Tapi sebab dia tahu bahawa apa yang dikatakan memang salah. Jadi ketika mereka menunda-nunda, maka terungkaplah kebohongan mereka mengikut dalam tafsir Ibnu Katsir ni. Maksud mereka tu berbohong di dalam perkataan mereka yang mengatakan bahawa mereka sajalah yang akan dapat masuk syurga Allah. Jadi peristiwa itu sama dengan peristiwa pada saat Rasulullah SAW mengajak utusan kaum Nasrani Najran untuk bermuhabalah, yang kita akan jumpa dalam surah Ali Imran. Jadi Allah meneruskan dengan firman-Nya, walan yatamannauhu abada. Kita baca sudah ni. Bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum, dan wala la tu itu adalah lam taukid. Dan sesungguh-sungguh tajidannahum, kamu akan dapati mereka itu ahrasan nasi ala hayati. Kamu akan dapati, sesungguhnya kamu akan mendapati mereka sebenarnya setamak-tamak manusia kepada kehidupan. Kehidupan mana? Dalam kehidupan dunia ini. Mereka sangat tamakkan dunia. Jadi kalau kita kajilah diri kita sendiri, adakah kita ditamakkan dunia? Tamakkan dunia sama je dengan perangai je dengan dengan Yahudi. Yang kita kata Yahudi teruk-teruk gini, sebenarnya bila kita baca, kita kaji, kita teliti,
kita akan tahu sama ada apa yang Allah ceritakan tentang Yahudi ini, orang-orang yang Allah murka ini, ada atau tidak kepada kita, sebagai jadi satu benteng kepada kita untuk kita memperbetulkan perbuatan kita. Sebab tu kata Al-Baqarah ni satu surah yang sangat penting. Jadi maksudnya mereka tu sangat-sangat tamak terhadap dunia sepanjang umur mereka, kerana mereka tahu bahawa tempat kembali mereka di akhirat besok sangat buruk dan kesudahan yang akan mereka alami sangat merugikan. Jadi sebab tu mereka dah berhabis-habis nak sangat kehidupan dunia ni. Sebab dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin. Kalau dia rasa dia tu orang mukmin, dia rasa penjara. Dia rasa kehidupan dunia ini seperti penjara. Maksudnya nak sangat mati. Kita ni mati kali lah. Kita ni takut ya Allah tu dia. Aku takut ke apa? Sebab tak ada aman. Sebab takut kan kata pada banyak sebuah bangun. Sebab takut dah. Masalah dah ni mama apa dia tak berapa ada. Waktu saya punya mati takut orang. Jadi orang-orang kafir ni adalah dunia ini adalah syurga bagi mereka. Mereka mengangankan seandainya mereka dapat menghindari alam akhirat dengan segala macam cara. Jadi mereka berkatalah macam-macam bahawa mereka tak akan disentuh api neraka dan macam-macam lagi lah. Menimbulkan keketawaan. Padahal orang-orang Yahudi ni sebenarnya mereka tahu bahawa mereka tidak akan dapat menghindari dan juga menjauhi azab yang akan mereka terima pada akhirat besok. Jadi terhadap kehidupan dunia ini, orang-orang Yahudi lebih rakus, lebih tamak dibandingkan dengan orang musyrik. Dia lebih lagi nakkan kehidupan dunia daripada orang musyrik. Walaupun kita tahu orang musyrik itu dia tak ada kitab, sedangkan mereka ini adalah ahlul kitab. Mereka ada kitab Taurat dan mereka mempelajari kitab Taurat. Mereka telah tahu apa yang ada dalam kitab Taurat. Wa minal ladzina asyraku itu maksudnya bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Kemudian ayat yang seterusnya, yawaddu ahaduhum. Yawaddu, mereka tu berkeinginan. Yawaddu ahaduhum, berkeinginan. Ahaduhum, setiap seorang mereka tu, masing-masing setiap seorang mereka tu, lau yu'ammar, kalau Allah agar diberikan umur yang alfasanatin. Alfasanatin 1000 tahun. Kalau boleh nak hidup atas muka bumi ni 1000 tahun. Wama, dan tidaklah Allah kata huwa, dia tu apa? Padahal umur itu, dan tidaklah umur itu bimuzahzihihi, akan menjauhkan mereka tu minal azabi, daripada azab Allah. Ayyu ammar, dengan panjangnya umur itu tidaklah dapat menjauhkan mereka tu daripada azab Allah. Maksudnya umur panjang itu sama sekali tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah, kerana orang-orang musyrik kerana orang-orang Yahudi dan orang musyrik itu mereka akan tetap diazab oleh Allah. Dan bagi orang musyrik pula, mereka sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan setelah mati, tetapi menginginkan umur yang panjang. Sedangkan orang Yahudi mengetahui sebab apa mereka nak umur panjang, sebab bila mereka kembali ke akhirat, mereka akan dihina oleh Allah dan mereka akan menerima siksaan yang buruk disebabkan mereka telah menyia-nyiakan ilmu yang telah mereka perolehi semasa dalam kehidupan dunia, iaitu daripada ilmu kitab Taurat yang mereka telah tahu. Daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan orang Yahudi ini lebih rakus terhadap kehidupan dunia ini daripada orang-orang musyrik, di mana mereka mengharapkan umur 1000 tahun lagi. Namun umur panjang itu tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah, sebagaimana umur panjang yang diberikan kepada iblis. Umur iblis panjang sampai
hari kebangkitan, tidak memberi manfaat sama sekali kepadanya kerana dia tu ingkar pada Allah. Jadi samalah dengan orang musyrik dan juga orang-orang Yahudi, kerana mereka ingkar pada Allah, umur panjang tidak memberi manfaat apa-apa. Jadi sebagai iktibar kepada kita, kalau kita menyiakan umur kita, menyiakan tanpa belajar Al-Quran, tanpa mengambil pelajaran daripada Al-Quran, tidakkah sama kita dengan orang musyrik? Umur panjang tapi kita sia-sia tanpa kita mengaplikasikan, tanpa kita belajar apa yang ada dalam Quran, dan kita tidak mampu untuk mengikut segala perintah Allah di dalam Al-Quran. Maka jadilah kita seperti orang-orang musyrik dan juga orang Yahudi serta iblis yang Allah panjang ke umurnya tu. Wallahu basirun bima ya'malun. Ayat seterusnya, dan Allah itu basirun, Allah tu maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Iaitu Allah maha mengetahui, menyaksikan segala kebaikan, keburukan, dan apa sahaja yang dilakukan oleh hamba-hambanya, orang Yahudi, orang mukmin, orang musyrikin, semua sekali, dan masing-masing akan diberi balasan yang sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan semasa mereka hidup di dunia. Ayat yang seterusnya, Qul, katakanlah Muhammad, man kana aduwan li Jibril. Siapa yang kana adalah dia tu aduwan, dia tu musuh li Jibril, kepada Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya dia nazzalahu, sesungguhnya dia apa, dia Jibril tu nazzalahu, dia menurunkan Al-Quran ala qalbika, ke dalam hati, walaupun ada ke atas hati, qalbika, hati engkau, hatimu Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima, membenarkan lima, bagi apa, baina yadaihi, yang ada di tangannya, maksud wahudan, maksud Taurat yang telah sedia ada di tangan mereka, wahudan, bukan Taurat sahajalah kan, ada Injil pun, dan dia ini Quran ini, Zabur, apa kata sebelum tu, wahudan, dan Quran adalah sebagai petunjuk, wa busyara, dan sebagai berita gembira, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwan lillah, dan siapa yang dia adalah menjadi musuh, man kana aduwan lillah, siapa yang dia menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan juga para malaikatnya, wa rasulihi, para rasulnya, wa Jibril, dan juga Jibril, wa Mika, dan juga Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu aduwwul lil kafirin, Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang ingkar. Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah mengatakan, para ulama tafsir telah sepakat bahawa ayat ini turun sebagai jawapan terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mengaku bahawa Jibril adalah musuh mereka, sedangkan dikata Mikail sebagai penolong mereka. Jadi sebahagian ulama mengemukakan bahawa pengakuan mereka ini berdasarkan perdebatan yang terjadi di antara mereka dengan Rasulullah SAW mengenai kenabian baginda. Dari Yunus bin Bukhair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas menceritakan bahawa ada sekelompok orang Yahudi, dia telah mendatangi Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, wahai Abu Qasim, kata, beritahukanlah kepada kami perkara yang kami tanyakan ni. Abu Qasim itu nama lain bagi Rasulullah. Kami tanyakan kepadamu yang tidak diketahui oleh seseorang pun kecuali dia tu seorang nabi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tanyakanlah segala yang kamu ingin tanyakan, dan berjanjilah kepadaku sebagaimana Yakub telah mengambil janji dari anaknya, iaitu jika aku memberitahu kepada kamu dan kamu mengetahui bahawa itu benar, di dalam Taurat telah ada perkara dalam Taurat, maka kamu hendaklah mengikutiku memeluk Islam. Jadi mereka kata janji itu milikmu. Dan Rasulullah kan sahut mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tanyalah apa yang kamu kehendaki. Maka mereka pun bertanyalah kepada Rasulullah. Pertama, beritahukan kepada kami, dia kata, 4 hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Makanan apa? 1, makanan apa yang diharamkan oleh Israel, iaitu Nabi Yakub, atas dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Yang kedua, beritahu kepada kami
bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan, dan bagaimana mani itu boleh menjadi, bisa tu bahasa Indonesia, boleh menjadi anak lelaki dan perempuan. Kemudian yang terakhir, beritahukan juga kepada kami, dia kata, mengenai Nabi yang ummi ini yang terdapat di dalam kitab Taurat, dan siapakah malaikat yang menjadi penolongnya. Lalu Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu semua berpegang teguh pada janji Allah. Jika aku memberitahukan kepada kamu, maka kamu haruslah mengikutiku, iaitu masuk agama Islam. Kemudian mereka pun memberikan ikrar dan janji kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, aku bersumpah demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kamu mengetahui bahawa Israel, iaitu Nabi Yaqub, pernah menderita sakit parah? Dengar hadis ni, sebab ni kita akan baca lagi dalam ayat-ayat ke depan, okey? Dan penyakitnya itu menahun, maksud bertahun-tahun. Pada saat itu ia bernazar, jika Allah menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya itu, dia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling dia sukai untuk dirinya sendiri. Dan makanan yang paling dia sukai adalah daging unta. Jadi ada orang Israel dia mengharamkan. Konon-kononnya dia mengikut Nabi Yaqub. Sedangkan Allah menurunkan ayat bahawa Nabi Yaqub tu mengharamkan makanan tu sebelum dia tu diturunkan, sebelum ada Taurat lagi. Maksud tidak diturunkan Taurat pada dia. Maksud tidak Allah sebut dalam Taurat pun. Tapi Nabi Yaqub ni sebab dia ada masalah dia sendiri, iaitu dia ada penyakit. Sedangkan minuman yang paling disukai ialah susu unta. Jadi dia telah mengharamkan kerana tidak sesuai dengan dirinya. Maka mereka berkata, ya benar sebab ada dalam Taurat. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, ya Allah bersaksilah atas mereka. Selanjutnya beliau meneruskan sabdanya berkata, aku bersumpah demi Allah yang tiada ilah selain dia yang menurunkan Taurat kepada Musa. Tidakkah kamu mengetahui bahawa air mani laki-laki itu pekat dan berwarna putih, sedangkan air mani perempuan itu cair berwarna kekuningan? Mana dari keduanya yang lebih mendominasi? Maka baginya anak dan kemiripan, iaitu sama dengan seizin Allah. Jika sperma laki-laki lebih mendominasi daripada benih perempuan, maka dengan izin Allah akan lahir anak laki-laki. Dan jika benih perempuan lebih mendominasi, maka akan lahir anak, perempuan tu lebih mendominasi, maka akan lahir anak perempuan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Benar jawab mereka. Maksudnya tentang sains pun Nabi telah bagi tahu. Allah mengajarkan kepada Nabi. Dan semua di dalam sains memang kata gitu kan. Lalu mereka menjawab benar. Apa? Boleh bagi tahu. Jawab. Laki yang menentukan jantina. XYX. XX. Maksudnya laki akan menentukan, patutnya dia punya jin daripada laki akan menentukan jantina anak tu. So perempuan akan memang XX. Itu teori kita. Oh, okay. Maksudnya kan perempuan XX, lelaki dia XY. X. Maksudnya satu kan X daripada mak dia kan. So satu lagi sama dia dapat separuh lagi sama dapat X ataupun dapat Y daripada ayah tu. So kalau dapat X daripada ayah, Tina kalau dapat Y daripada ayah. Lah tu X tu lah yang dikatakan Tino, maksudnya tahu tak mendominasikan Tino tu. Kalau mendominasikan Y, maka lelaki. Tapi hak ni Rasulullah kata, hak tu teori manusia ni. Wallahu a'lam. Jadi lalu Nabi bersabda lagi, aku bersaksi atas mereka dan aku bersumpah di atas nama Allah yang menurunkan Taurat pada Musa. Apakah kamu mengetahui bahawa Nabi yang ummi itu tidur dengan memejamkan mata? Ini pun kita pernah dengar hadis kan, tetapi hatinya tidak tidur. Nabi hanya pejam mata tapi hatinya tidur. Mereka pun jawab, ya benar. Selanjutnya Nabi bersabda, ya Allah, seterusnya lah bersaksi ke atas mereka dan bersumpah bahawa Allah yang menurunkan wahyu segala itu. Setelah itu mereka pun mengatakan, sekarang beritahukan kepada kami siapa malaikat yang menjadi penolongmu.
Jawaban ini akan menentukan kami akan mengikutimu atau berpisah daripadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penolongku adalah malaikat Jibril, dan Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun melainkan ia sebagai penolongnya. Maka mereka pun menyahut orang Yahudi ini, inilah yang menjadi kami berpisah daripadamu. Jika penolongmu itu selain daripada malaikat Jibril, nescaya kami akan mengikutimu dan membenarkanmu. Kemudian beliau pun bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak mempercayainya? Mereka pun menjawab, kerana ia adalah musuh kami, Jibril itu. Pada saat itu Allah pun menurunkan ayat Qul man kana aduwwan li Jibril, sehingga apa ayat yang kita baca tadilah. Jadi Abdullah bin Munir memberitahu kami dari Anas bin Malik yang menceritakan Abdullah bin Salam, iaitu salah seorang orang Yahudi, pernah mendengar kedatangan Rasulullah SAW ketika dia sedang berada di tanah yang tandus. Kemudian Nabi datang, dia pun berkata, aku akan menanyakan kepadamu tentang 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Apa yang pertama menjadi tanda kiamat? Kemudian apa makanan penghuni syurga yang pertama kali, dan apa yang menyebabkan seorang anak cenderung menyerupai bapa atau ibunya? Beliau bersabda, Jibril telah memberitahuku mengenai hal ini. Rasulullah kata, Jibril tanya. Beliau menjawab, ya, ia adalah malaikat yang menjadi musuh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi membacakan ayat Qul man kana aduwwan li Jibril. Maksud sebab itu ayat ini disuruhkan sebab orang Yahudi memang tak suka kepada Jibril, kerana dia kata salah satunya dalam apa dibaca hadis Allah, dia kata sebab Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran. Lalu Nabi pun bersabda, tanda kiamat yang pertama kali ialah api yang akan menghalau manusia dari timur ke barat. Sedangkan makanan pertama kali dimakan oleh penghuni syurga adalah hati ikan paus. Dan jika mani laki-laki mendominasi mani perempuan, maka anaknya itu akan menyerupainya. Dan jika mani perempuan lebih mendominasi, maka anaknya akan menyerupainya. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahawanya tiada ilah selain daripada Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Sebab dia kata apa jawapan Nabi itu adalah benar, yang ada dalam Taurat juga. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum pendusta, kata Abdullah bin Salam. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau menanyai mereka, maka mereka akan mendustakanku. Lalu orang-orang Yahudi datang, maka Rasulullah berkata pada mereka, menurut kamu orang macam manakah Abdullah bin Salam itu? Mereka menjawab, ia adalah orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, dan pemuka kami, dan putra pemuka kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurutmu jika ia memeluk Islam? Mereka pun berucap, semoga Allah melindunginya dari perbuatan itu. Apabila Abdullah bin Salam keluar, seraya berkata, aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya. Dan Abdullah bin Salam berkata, inilah yang aku paling khawatir ya Rasulullah, iaitu orang-orang Yahudi ini dia tidak akan menerima keislaman Abdullah bin Salam, walaupun dia tahu bahawa Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling tahu tentang Taurat, yang paling alim di kalangan orang-orang Yahudi. Apa yang nak diceritakan oleh penulis di sini ialah bahawa apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, dia tu memang pembohong, dia tu adalah pendusta. Ada juga yang berpendapat bahawa kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah, itu adalah untuk untuk menceritakan bahawa barang siapa yang dia tu, Allah nak menjelaskan bahawa barang siapa yang dia tu memusuhi Jibril, maka hendaklah dia mengetahui bahawa Jibril itu adalah Ruhul Amin, yang turun dengan membawa zikrul hakim, iaitu yang turun dengan membawa Al-Quran dari Allah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan izinnya. Ia adalah salah satu daripada para Rasul Allah dari golongan para malaikat. Dan barang siapa memusuhi seorang Rasul utusan Allah, berarti dia telah memusuhi seluruh Rasul. Sebagaimana orang beriman kepada seorang Rasul, maka hendaklah dia mengharuskan beriman kepada seluruh Rasul. Dan sebagaimana halnya orang yang kufur kepada salah seorang Rasul, berarti dia kufur kepada seluruh Rasul. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla telah menetapkan mereka benar-benar sebagai kafir kerana mereka beriman sebahagian Rasul dan ingkar kepada sebahagian Rasul.
seperti orang Yahudi ni. Demikian pula halnya orang yang memusuhi Jibril, maka ia adalah musuh Allah, kerana Jibril turun membawa perintah Allah atas kemahuannya, bukan atas kemahuannya sendiri, tetapi atas perintah Rabb-Nya. Jadi dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman kepada Rasulullah, barang siapa memusuhi waliku, iaitu wakilku, bererti dia telah menyatakan perang denganku. Oleh kerana itu Allah murka kepada orang-orang yang memusuhi Jibril. Lalu Allah berfirman, Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Man kana aduwa, sedangkan Quran itu wa hudan wa busyra lil mu'minin, dia menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman, sebagai petunjuk bagi hati mereka dan berita gembira bahawa mereka akan mendapat syurga Allah yang akan diberikan kepada orang beriman sahaja, tidak kepada yang selain daripadanya. Dan Allah juga menyatakan menyatakan kemurkaannya kepada orang-orang yang menolak ataupun memusuhi Jibril, iaitu di dalam firman-Nya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir, yang ingkar. Maksudnya Allah menyatakan barang siapa yang memusuhiku, memusuhi para malaikatku dan memusuhi rasul-rasulku, maka mereka adalah orang-orang yang menjadi musuh Allah. Baik tak? Kenapa Allah menyebut wamikan? Kerana mengikut Ibnu Katsir, Allah menyertakan penyebutan Mikail kerana orang-orang Yahudi mengaku bahawa Jibril sebagai musuh mereka, sedangkan Mikail sebagai penolong mereka. Maka Allah Ta'ala memberitahu barang siapa memusuhi salah satu dari keduanya, Jibril atau Mikail, bererti dia telah memusuhi yang lainnya dan juga memusuhi Allah secara tidak langsung. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah tu aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang ingkar. Wallahu a'lam. Itulah asbabun nuzul, mengapa turunnya ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.